Kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan yang sudah pun berada dalam sesi live pada pagi ini. Jadi insya-Allah macam biasa tuan-tuan dan puan boleh bantu saya untuk sharekan dulu sesi live kita pada pagi ini kepada rakan-rakan kita ataupun family kita yang mana tengah free. Boleh ajak mereka untuk sama-sama dalam sesi pada pagi ini insya-Allah. Jadi dalam sesi pada pagi ini macam biasa kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan hari ini kita akan mula pada muka surat yang ke-58. Okey, muka surat yang ke-58. Jadi tuan-tuan dan puan yang dah bersedia boleh bukalah mushaf masing-masing, ataupun kalau tak ada mushaf pun tak ada masalah, boleh tengok pada skrin saja. Okay, macam biasa dalam sesi ni tuan-tuan dan puan yang terutamanya baru first time join, okay, sesi live pada pagi Isnin hingga Jumaat kita bersiaran insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita akan live setiap hari Isnin sehingga Jumaat jam 9 pagi. Jadi dalam sesi pada pagi ini apa yang kita akan buat? Kita akan bacakan ayat satu persatu. Jadi ayat Quran kita baca satu persatu, kemudian kita akan lihat kepada terjemahan ayat tersebut. Supaya apa? Supaya kita fahamlah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam ayat yang kita baca secara ringkaslah. Kemudian kita akan bahaskan sebersedikit ataupun explain sebersedikit berkaitan dengan hukum-hukum tajwid ataupun cara baca dalam ayat yang kita baca hari ini insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dah ada dalam sesi live, saya nak minta bantuan untuk sama-sama share, tap skrin juga macam biasa, belanja like, okey, belanja like untuk saya. Dan insya-Allah bagi tuan-tuan dan puan yang ada sebarang persoalan berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca dan sebagainya, boleh letak komen, boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah, insya-Allah kita sama-sama bantu. Kalau ada persoalan yang sebelum ni nak tanya dan sebagainya, boleh tanya dekat ruangan komen lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh bersedia. Kita akan mulakan hari ni surat yang ke-58. Sebab hari tu kita last ataupun kita berakhir pada muka surat yang ke-57. Jadi hari ni kita teruskan lagi untuk sampai ke muka surat 58 insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang baru first time join, okay, kita akan bersiaran setiap hari Isnin sehingga Jumaat. InsyaAllah Isnin hingga Jumaat. Kemudian kalau hari Sabtu dan hari Ahad tu tuan-tuan dan puan boleh baca sama-sama dengan family lah insya-Allah. Okay, supaya jadikan Al-Quran ni sebagai rutin harian. Kalau boleh setiap kali sebelum mulakan aktiviti ataupun pergi kerja dan sebagainya, mulakan dulu dengan bacaan Quran insya-Allah. Dengan kita baca Quran setiap pagi tu, jadi hari kita tu akan diberkati insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh amalkanlah insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita teruskan, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan pada muka surat yang ke-58 insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan perasan, boleh tengok ada video baru kan untuk penerangan berkaitan dengan hukum ataupun cara baca hamzah wasal. Okey, boleh tengok, siapa yang belum tengok boleh tengok video tersebut. Kalau ada apa-apa request nak buat video berkaitan dengan tajwid apa, boleh bagi tahulah dekat komen ataupun message dekat TikTok Jom Mengaji ni insya-Allah. Okey, kita buat konten tu berdasarkan apa yang tuan-tuan perempuan mungkin ada soalan dan sebagainya lah insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan insya-Allah pada muka surat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Okey, pastikan dekat sini ada qalqalah ni, qalqalah kubra ataupun qalqalah akbar lah kalau kita belajar pembahagian kepada 3 huruf qalqalah, hukum qalqalah tu. Jadi di sini qalqalah yang paling kuat sekali detakan dia kena kuatkan al-haqq. Okey. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Okey, jadi insya-Allah kita tengok pada terjemahan. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Okey, ada hukum kat sini, hukum iqlab. Okey, jadi cara penerangan untuk tajwid ni, sahabat-sahabat jangan risau ya. Kita raikan kedua-dua kategori lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru belajar, jadi tak tahu nama hukum dan sebagainya, tak ada masalah. Kita akan ajar melalui teknik ataupun tanda baca saja. Okey, untuk sebutan nama-nama tu kita nak raikan sahabat-sahabat kita yang dah sedikit mahir lah, supaya dua-dua dapat belajar ataupun dapat something daripada live setiap pagi insya-Allah. Okey, kalau ada soalan terus tanya, kalau tak faham dan sebagainya nak suruh ulang ke boleh insya-Allah. Okey, jadi pada alimum ada mim yang ekornya ke bawah. Okey, pastikan mim tersebut ekor ke bawah. Kalau Quran yang berwarna, mim tersebut diwarnakan dengan warna merah lah. Jadi dekat sini ada hukum namanya bacaan iqlab. Okey, bacaan iqlab ni caranya ada dua cara baca, sama ada kita tutup mulut rapat ataupun kita adakan sedikit regangan. Jadi kalau saya pilih pendapat secara peribadi, pilih pendapat rapatkan bibir atas, bibir bawah. Jadi alimum bil mufsidin. Okey, nun dia dekat sini hukum nun mati. Tapi bila iqlab ni, nun mati tersebut kita tukarkan kepada bunyi mim. Tukar kepada bunyi mim dan ditambahkan dengan dengung 2 harakat. Pastikan dengung 2 harakat. Begitu juga dengan nun yang bersabdu, dengung pastikan cukup 2 harakat lah. Fa innallah. Okey. Okey, baik. Tengok terjemahan ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerosakan. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Okey, ni pun sama iqlab, sama macam tadi, mim ekor ke bawah, maka bunyinya kena tukar nun kepada mim. Kemudian kita nampak ada bacaan ataupun tanda yang tidak selari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang baru belajar, tengok pada tanda yang tak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka bacaan tersebut kita kena dengung. Okey, dan di sini namanya adalah ikhfa hakiki. Okey, bacaan dengung 2 harakat juga. Okey, dan kemudian kita nampak juga tanda ombak seperti ombak ni. Ni pun sini pun ada ni ya. Okey, ya sini pun ada. Okey, tanda mat ni ataupun tanda ombak ni selepasnya tidak ada huruf yang bersabdu. Okey, hamzah ni tak bersabdu.
Hamzah dekat sini pun tidak bersabdu. Maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Tuan-tuan perempuan boleh pilih lah sama ada nak baca 4 ataupun 5 harakat dekat sini. Okey, setiap kali macam tu je. Dia punya kaedah asal dia macam tu saja. Okey, boleh ingat formula ni insya-Allah. Jumpalah ayat macam mana pun boleh baca dengan harakat yang betul insya-Allah. Okey. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Okay, dekat sini ni ada tanda mat juga, ya ni. Kena baca dengan 2 harakat. Di sini mat silah qasirah. Hamzah ha bertemu dengan huruf selain hamzah. Okay, jadi dekat sini mat silah. Cuma cara baca 2 harakat. InsyaAllah. Okay. Baik, kita teruskan lagi. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. Okay, nampak? Contoh untuk bacaan tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra. Tadi saya baca dengan dengung. Cuma dekat sini bacaan dia idgham ma'al gunnah. Maksudnya masuk ke dalam huruf waw dengan gunnah ataupun bersama dengan gunnah. Gunnah tu maksudnya dengung lah. Kemudian dekat sini ada tanda yang selari. Berbeza dengan yang syai'a ni tidak selari. Yang ini selari, yang ini pun tidak selari. Maka beza dia hanyalah cara baca. Okay, hanyalah cara baca. Kalau tadi yang tak selari selepasnya lam atau bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Kalau yang selari ni, okay, kalau selari, nampak je selari, terus tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, baca dengan bacaan yang jelas. Okay, baca dengan bacaan yang jelas terus. Ba'dhan. Jelas tu apa? Jelas bunyi nun yang mati. Sebab tanwin ni asalnya ada nun mati kan. Ba'dhan. Da dengan nun yang mati. Ba'dhan. Jadi nampak je bacaan tanda selari ni, okey. Tanda selari ni maka baca terus dengan jelas. Okey. Dia selari ataupun nun. Selari ataupun nun yang ada tanda mati. Jadi bacaan dia sama. Bila selari ataupun nun yang ada tanda mati, maka baca dia dengan jelas bunyi nun mati tersebut. Ba'dhan. Di situ izhar halki lah nama hukum tajwid. Okey. Di sini pun sama, idgham ma'al gunnah bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf mim. Cuma kaedah kita macam biasa untuk sahabat-sahabat yang baru belajar, yang tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Okey, ataupun mim bersabdu sendiri pun kita dah baca dengan dengung. Cukupkan dengung dengan 2 harakat tu. Arbabam. Cuma saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bila mim yang bersabdu, pastikan mulut tuan-tuan dan puan-puan rapat betul-betul kemas, bibir atas dan bibir bawah. Okay, itu syarat ataupun cara untuk kita sebut mim yang bersabdu. Kena hati-hatilah setiap kali kita baca tu, pastikan mim atas, pastikan bibir atas dan bibir bawah tutup rapat betul-betul. Untuk huruf mim yang bersabdu macam ni. Okay. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Okey, sahabat-sahabat, saya nak teka-teki sikit. Kalau boleh sahabat-sahabat yang ada dalam ni, tolong jawablah. Jawab. Kalau salah tak apa, kalau betul tu alhamdulillah. Maksudnya dah faham lah. Okey, untuk faqulu syhadu ni, kalau kita baca sambung, kita sebut ke tak ni? Kita panggil dekat sini ni hamzah wasal. Yang warna kelabu sikit ni. Faqulu syhadu ataupun kita baca faqulu ashhadu ataupun faqulu ishhadu ataupun faqulu ushhadu. Kita nak kena baca ke tak? Cuba komen dekat ruang komen. Saya nak tengok betul tak tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya dah baca dah. Yang saya dah baca sebenarnya dah ada jawapan. Okey, jadi faqulu shhadu ataupun faqulu ashhadu. Yang mana satu betul? Okey, jawapan A faqulu shhadu. Jawapan B faqulu ashhadu. Mana satu yang betul? A ataupun B? Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen dekat bawah.
Cara baca A ataupun B. Tak apa, kalau salah kita belajar, insya-Allah tak ada masalah. Biar kita salah dalam belajar, jangan kita rasa betul tapi sebenarnya salah. Kan? Okey, Puan Fida cakap A, bacaan A faqulu syhadu. Okey, Tuan Said cakap A juga, faqulu syhadu. Tak ada yang cakap B, faqulu asyhadu. Okey, baik. Jawapan tersebut betul. Okey, faqulu syhadu. Terus kita baca dengan shin mati. Tak perlu kita bunyikan hamzah wasal ni. Okey, bila yang kita perlu bunyikan hamzah wasal ni? Cuba jawab juga ni. Bila masa kita perlu bunyikan hamzah wasal ni? Bila waktu dia? Ataupun kalau memang kita tak bunyikan pun. Ada tak waktu yang kita kena bunyikan hamzah wasal ni? Macam tadi Tuan Said dengan Puan Fidah dah bagi tahu faqulu syhadu terus. Tapi apa kegunaan hamzah wasal ni? Bila waktu yang kita kena baca hamzah wasal ni? Cuba bagi tahu dekat bawah. Tuan Said cakap waqaf. Okey. Jadi ketika waqaf saja. Waqaf tu pada mana? Pada faqulu. Okey, katakan kita berhenti pada faqulu, maka kita kena bariskan hamzah wasal yang sebelum huruf shin ni. Kita kena bariskan hamzah wasal. Okey, persoalan yang seterusnya. Baris apa yang kita nak berikan kepada hamzah wasal yang dekat sini ni? Baris apa? Siapa yang dah tengok video penerangan saya dekat TikTok tu, insya-Allah boleh jawablah soalan ni. Okey, cuba jawab. Baris hamzah wasal di sini apa? Saya padam jap. Dekat sini ni. Apakah baris hamzah wasal di sini, iaitu sebelum shin ni? Kita nak bariskan apa? Sebab dekat sini ni tak ada baris. Dia ada macam kepala dia ni macam short je. Dia tidak ada baris. Siapa-siapa yang dah tengok saya punya video yang terkini tu, insya-Allah boleh jawab soalan ni. Apakah baris bagi hamzah wasal ini sekiranya kita berhenti pada perkataan faqulu? Dan kita baca tadi fa in tawallau faqulu syhadu. Itu kalau kita sambung. Kalau kita waqaf fa in tawallau faqulu, kita berhenti dekat sini. Kemudian kita nak sambung dekat sini. Okey, kita nak sambung dekat sini, apa baris yang kita kena letak pada hamzah wasal ni? Tak ada yang boleh jawab. Senang je ni tuan-tuan dan puan-puan. Senang saja. Dia ada 2 step. Kalau step yang pertama tu dah boleh guna, maka tak perlulah tengok pada step yang kedua. Kalau step yang pertama tak boleh guna, kita pergi kepada step yang kedua. Ni semua tak tengok lagi ni video saya dekat yang paling latest sekali. Baru post malam ke bila? Cara membariskan hamzah wasal. Video tu tak silapnya tajuk cara membariskan hamzah wasal. Jadi dekat sini apa baris huruf hamzah ni? Kita nak kena baca asyhadu bi anna, ataupun ushhadu bi anna, ataupun ishhadu bi anna. Saya bagi ABC lah, ABC. Tuan-tuan dan puan-puan boleh je teka mana-mana. Kalau yang tahu tu jawab yang betul lah. Kalau tak tahu tu cuba je. Okey, jawapan A adalah asyhadu bi anna. Okey, sekali lagi. Jawapan A, boleh komen kat bawah. A, B ke C? A ke B ke C? Jawapan A asyhadu. Okey, jawapan B ushhadu. Okey, jawapan B ushhadu. Jawapan C ishhadu. A atau B atau C. A baris atas, B baris depan, C baris bawah. Cuba komen kat bawah. Saya cuba hamzah baris bawah. Okey, hamzah baris bawah Tuan Said. Okey, Puan Fidah jawab C baris bawah. Okey. Puan Li, Tuan Said C. Okey, C Oh, semua pilih C. Tak ada yang nak jawab A ataupun B ke semua dah tengok video tu? Ni semua dah tengok dah kot yang jawab ni. Video untuk hamzah wasal tu, cara nak bariskan. Jadi jawapan dia betul lah. Jawapan dia C, iaitu kita bariskan dengan baris bawah. Baris bawah. Ishhadu. Okey, bariskan dengan baris bawah. Sebab apa? Sebab kita tengok baris huruf yang ketiga dekat sini adalah baris atas. Kalau baris atas ataupun baris bawah, kita bariskan dengan baris bawah. Kalau baris depan, baru kita bariskan dengan depan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan, kebiasaan kita pernah dengar kan step macam tu, tengok baris huruf ketiga. Cumanya untuk penerangan yang lanjutnya,
biasanya tak diterangkan, iaitu apa? Kaedah tersebut guna untuk kata kerja ataupun fa'al. Dalam bahasa Arab kita panggil fa'al. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja. Kaedah yang kita sebut tadi sebenarnya terpakai untuk kata kerja. Contohnya isyhadu dekat sini kan. Isyhadu ni kata kerja dalam bahasa Arab. Kalau kita tak tahu maksud, maka tengoklah terjemahan. Sebab tu kita tengok, kita perhatikan juga kan, terjemahan. Setiap hari kita baca, kita tengok juga terjemahan supaya sedikit sebanyak kita belajar. Contoh isyhadu. Isyhadu ni memang kata kerja. Jadi bolehlah kita guna kaedah yang kedua. Kalau dia bukan kata kerja, kata nama, dia akan jadi kata nama lah. Kalau kata nama tak boleh guna kaedah tersebut. Kalau kata nama terus kita bariskan dengan baris bawah. Kat situ kena ada hati-hatilah, tambah note sikit. Kaedah tersebut terguna untuk kata kerja saja. Isyhadu ni kata kerja. Tengok dekat sini. Saksikanlah. Saksikanlah ni bahasa Melayu dia apa? Kata kerja lah kan. Kata kerja dekat sini ni. Jadi hati-hati untuk yang perkataan tengok pada baris huruf ketiga terpakai untuk kata kerja ataupun fa'al sahaja. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang jawab. Alhamdulillah betul. Yang belum tahu ataupun tak tahu lagi perkataan tu ataupun cara nak bariskan, boleh tengok video yang paling latest sekali. Cara kita nak bariskan hamzah wasal. Okey. Waalaikumsalam. Okey, tak apa, tak ada hal. Okey, Puan Nat, lambat, kita baru je mula insya-Allah. Okey, jadi kita tengok terjemahan ayat yang ke-64. Okey, kalau ada tak faham ke, soalan ke sebagainya, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita, semoga tuan-tuan dan puan-puan yang join dapat manfaat lah sedikit sebanyak. Okey, kita tengok terjemahan ayat hari ni. Yang ke-64, Qul ya ahlal kitab, katakanlah yakni Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain daripada Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, isyhadu tadi kan, bahawa kami adalah orang Muslim. Okey, ada soalan Tuan Said, Ustaz, kalau dekat kalimah syahadat asyhadu, macam mana tu Ustaz? Oh, okey, baik, faham. Dekat kalimah yang kita mengucapkan dua kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah tu kan. Kan betul tak Tuan Said? Kalau dekat situ tu maksudnya aku kan. Apa maksud asyhadu dekat situ? Aku naik saksi, betul tak? Dekat situ bermaksud ana. Itu bahasa Arab sikit lah Tuan Said. Asyhadu alla, aku naik saksi kan, aku bersaksi. Untuk yang kita mengucap dua kalimah syahadah tu kan. Kalau ini bukan aku ke apa, dia tidak ada kata ganti nama. Yang Tuan Said tanya tu, kalau tuan-tuan perempuan yang lain tak faham kan, yang maksudnya yang kalimah yang saya faham adalah kalimah asyhadu alla tu lah, yang kita mengucap tu. Hamzah dekat situ bermaksud hamzah ana, iaitu saya. Itu kena belajar sikit bahasa Arab. Dia menunjukkan maksud ana, saya, aku bersaksi. Kalau terjemahan dia, aku bersaksi kan, ataupun aku naik saksi. Okey, boleh faham Tuan saya? Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil. Okey, lima tuhajju, nampak ada tanda mat ataupun ombak ni. Selepasnya ada huruf yang bersabdu, maka kita baca 6. Okey, kalau tak ada huruf bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi dekat sini ada huruf yang bersabdu, kita baca dengan 6 harakat. Itu je formula dia. Dekat sini, sahabat-sahabat yang belajar tajwid, mat lazim kalimi musaqqal. Okey, ulas sekali lagi, nama dia mat lazim kalimi mustaqal. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baru nak belajar Quran, jangan susah untuk ingatkan nama, ingat sahaja kaedah pada tanda-tanda ni. Okey, ada mat ataupun tanda ombak, selepasnya huruf yang bersabdu, maka baca 6 harakat. Kalau macam ni, tanda mat kan, tanda ombak ni selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Tengok pada tanda pun dah boleh baca dengan betul insya-Allah. Okey.
وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. Okay, mim ekor ke bawah, bacaan iklab. Nun kita tukarkan kepada bunyi mim, iaitu dengan dengung 2 harakat. Kemudian kita berhenti pada kalimah mim ba'dih. Tak perlu kita sebut ha ni. Okay, tak perlu kita sebut baris ha. Maksudnya macam mana? Tak perlu kita baca mim ba'dihi. Tak perlu sebab sini kita matikan saja ha ni. Mim ba'dih. Okay, macam tu. Afala ta'qilun. Okay, tengok pada terjemahan ayat ke-65. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, yakni Ibrahim? Adakah kamu tidak memahami? Okay, ada nota dekat sini, iaitu orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Nabi Ibrahim AS itu daripada golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahawa Nabi Ibrahim AS itu datang sebelum mereka lagi. Okay, kita teruskan. Ha antum haulai hajajtum. Okay, sahabat-sahabat, sekali lagi nanti kita baca. Nampak ada banyak huruf yang ada tanda mat ataupun macam ombak ni. Ha, la. Okey, semua sama je. Selepas dia bukan sabdu, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5. 4 ataupun 5. 4 ataupun 5. Ni dah selalu ulang lah supaya tuan-tuan dan puan-puan ingat. Okay, cara baca harakat dia 4 ataupun 5. Sebab tidak ada sabdu. Okey, jadi satu lagi ha perlu kita berdaskan lah. Macam mana teknik dia, kita kena senyumkan mulut. Baru mudah untuk angin pedas tu bunyi. Okey. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjun. Dekat sini 6 harakat lah sebab selepasnya ada huruf bersabdu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak mim mati bertemu dengan ba. Okey, dekat sini namanya ikhfa syafawi. Cuma cara bacanya kita tutup mulut rapat, dengung 2 harakat juga. Okey, lakum, dengung, pastikan dengung. Lakum bihi ilm. Okey, kalau kita mim dekat sini ada tanda mati, barulah kita baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas, tak perlu dengung. Fima lakum bih, katakanlah. Okey, tapi sekarang ni mim ini tak ada tanda mati. Jadi mim ni kosong, perlu kita baca dengan dengung. Nama dia ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi. Okey, bacaan dia kena sama dengan iklab. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang pilih pendapat bacaan iklab ni bibir atas, bibir bawah rapat, maka bacaan dia akan jadi sama. Okey, sama bacaan dia. Okey. Nampak tak? Ada tanda tanwin yang seolah-olah 99. Maka sama je hukum dia dengan bacaan tanwin baris atas baris bawah yang tidak selari. Maka selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, kita baca dengung. Dekat sini ikhfa hakiki lah. Okay, dengung 2 harakat. Nafas kena panjang ni, betul. Tapi kalau nafas tak cukup panjang, tak apa, berhenti je. Berhenti je. Untuk mula-mula kita belajar ni, berhenti je dulu dekat mana-mana. Tapi yang terbaik kita tengok pada maksud lah. Tengok pada maksud, sesuai tak kita berhenti pada perkataan tersebut. Okay, ataupun kita follow ni tanda-tanda kecil ni, tanda waqaf ni kan. Ni follow je yang tu. Okay. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Okay, cara nak sebut ilm, sebab apa? Sebab lam ni mati, mim pun kita nak matikan, jadi susah sikit. Jadi cara dia, tuan-tuan dan puan-puan sebut dulu ain bertemu dengan lam mati ni, kemudian lepas tu tutup terus mulut. Tak perlu bariskan mim. Ilmu tak perlu. Salah macam tu. Jadi kita wakaf kat sini, caranya matikan lam, lepas sebut tutup bibir. Ilm. Dia akan bunyi macam tu. Bila bunyi macam tu baru betul bacaan. Tuan-tuan puan dapat tak? Bihi ilm. Bunyi
Lepas tu tutup bibir atas, bibir bawah. Lakum bihi ilm. Dia akan bunyi macam tu. Ilm. Okey, itu teknik dia lah. Kan? Senang je sebenarnya. Jangan risau. Okey. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey, sahabat-sahabat, nampak nun kosong? Nun tidak ada tanda mati. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Dekat sini pun sama, ikhfa hakiki. Okay, bacaan ikhfa hakiki, iaitu kita baca samar-samar lah. Sama-sama tak bunyi jelas. Nun tak bunyi jelas ta tersebut. Okay, huruf ayat 66, kita tengok terjemahan. Begitulah kamu bantah-membantah tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu juga melakukan bantahan tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Okay, apa maksud dia sini membantah tentang apa yang kamu ketahui? Okay, iaitu tentang Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan tentang apa yang tidak kamu ketahui, ini maksudnya tentang Nabi Ibrahim AS. Yang tadi itulah sebut. Okay, kita teruskan sahabat-sahabat, insyaAllah. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Okay, kalau kita berhenti, kita jadikan baris ni jadi satu je lah. Nasraniyya, tak perlu Nasraniyan. Okay, nampak dekat sini tadi saya dengungkan kan, betul tak? Dengung tu masuk dalam waw lah, sebab sini idgham al-gunnah. Cuma yang pentingnya dengung tu. Sebab apa dengung? Sebab selari selepas tidak selari, tanwin tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra. Senang je. Formula dia senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar, jangan risau, boleh follow formula tersebut. Cuma yang dah mahir tu, nama dia dekat sini idgham al-gunnah lah. Kita masukkan terus dalam huruf waw. Yahudi yawa. Macam tu. Pastikan cukup dengung dengan kadar 2 harakat. Walakin kana hanifan muslima. Okay, sama juga. Kalau berhenti, jadikan dia satu baris saja. Wa ma kana minal musyrikin. Okay, tengok terjemahan ayat 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus. Apa maksud lurus ni? Lurus bendul ke apa? Bukan. Lurus ni bermaksud bererti jauh daripada syirik, yang ini menyekutukan Allah. Okey, dan jauh daripada kesesatan. Okey, Muslim dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Okey, sahabat-sahabat, senang je. Kita baca, kita tengok terjemahan supaya kita faham sikit sebanyak. Kemudian kita terangkan cara baca ataupun hukum tajwid lah. Dua-dua yang sahabat-sahabat baru nak belajar pun boleh faham, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dah power tajwid pun insya-Allah boleh boleh tajamkan lagi ataupun boleh ulang kaji. Sebab apa? Sebab saya sebut nama hukum tajwid tersebut, saya juga sebut cara baca bagi sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar. Okey, jangan risau sebab nama tu sebenarnya bonus lah bagi sahabat-sahabat kita yang memang dah mahir, boleh ingat hafal nama tersebut. Okay? Untuk kita mengajar pada anak-anak ataupun guru Quran kan, mungkin ada dalam ni masuk guru Quran, sekolah tadika ke, sekolah rendah dan sebagainya. Puan Ani, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya selamat datang saya ucapkan kepada yang baru masuk, yang bagi hadiah, yang bagi rose ke, bagi love ke, terima kasih. Jangan lupa tap screen, bagi banyak sikit. Hari ni baru sampai 1.5k ni. Hari tu boleh sampai 6,000 tak silap saya. Beat kita punya like setiap hari, insya-Allah. Okey. Okey, tak apa. Fokus dekat bacaan jugalah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tekan like tak belajar pula. Okey, terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. Okey, sahabat-sahabat, kita jumpa satu hukum yang namanya hukum qalqalah. Okey, dekat sini saya ada soalan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni. Okey, dalam 51 orang ni. Okey, cuba jawab. Dekat sini memang namanya hukum qalqalah.
Okey, qalqalah kan. Okey, soalan pertama saya, apa huruf qalqalah? Okey, cuba komen dekat bawah. Okey, clue saya adalah 5 huruf. Qalqalah dia ada 5 huruf saja. Okey, 5 huruf. Salah satunya huruf ba. Jadi ada lagi 4 huruf. Okey, cuba komen dekat bawah. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang tahu, cuba komen dekat bawah. Huruf qalqalah tu apa dia? Ada 5. Tapi kita dah jumpa satu, ba. Okey, huruf qalqalah ada 5, kita dah jumpa satu ba. Bi Ibrahim. Apa maksud qalqalah tu? Maksudnya bacaan lantunan. Kita kena lantunkan. Bi Ibrahim. Sebenarnya lantunan tu secara semula jadi je. Okey, kita bukan buat-buat. Sebab apa? Sebab bila ada lantunan tu baru mudah kita baca. Bi Ibrahim. Kalau tak ada lantunan sebenarnya susah. Bi Ibrahim. Susah sebenarnya. Jadi kita ada lantunan tersebut memudahkan kita untuk baca. Lancar. Okey, baju Dakota. Okey, tu formula Tuan Syed sebut formula dah tu. Qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal. Puan Anis jawab qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal. Puan Imah pun dah jawab. Okey. Jadi betul lah sahabat-sahabat kita jawab tadi. Macam Tuan Syed tu dia bagi formula lah. Saya pun suka guna formula tu. Baju Dakota. Ju ni huruf jim, da huruf dal, ko huruf qaf. Okey, bukan huruf ka ya. Ko ni ko to. To tu huruf to lah. Jadi 5 huruf tersebut adalah huruf qalqalah. Bila jumpa mana-mana huruf 5 daripada 5 huruf tersebut dan huruf tersebut adalah huruf yang sukun, maka kita kena adakan lantunan bagi huruf tersebut. Macam dekat sini contohnya untuk huruf ba mati, bi Ibrahim. Cuma qalqalah ni ada pembahagian dia lah. Kita kena tekankan kuat ke ataupun sedikit saja ke. Kalau macam dekat sini sikit. Sebab apa? Sebab qalqalah surah. Bi Ibrahim, bi Ibrahim. Pastikan ada sedikit lantunan lah, tak perlu berlebihan. Bi Ibrahim. Itu dah kuat sangat. Dah kuat sangat tu tak tepat. Okey, sebab dia qalqalah surah. Lantunan yang sedikit saja. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang jawab. Okey, kita tengok terjemahan ayat 68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini yakni Muhammad dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Okey, sahabat, insya-Allah sikit lagi untuk usaha yang pertama. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, sahabat-sahabat, nampak kita ada jumpa lagi tanda mat dekat sini. Selepasnya bukan huruf sabdu. Tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat macam biasa. Okey, ada satu benda yang dekat sini yang menarik saya nak kongsikan pada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada kalimah wadda ta'ifatum. Okey, wadda ta. Apa yang saya nak kongsikan iaitu ta ni. Ta dengan ta. Okey, ta dan ta. Ta ada ta kosong, maksudnya tidak ada sebarang huruf. Ta dekat sini ada sabdu dan ada baris atas lah. Okey, dekat sini ni apa nama hukum dia? Mungkin sahabat-sahabat kita ada join dan kelas yang mengaji percuma tu yang kita buat minggu lepas, kita ada belajar ni. Dia di dalam jenis-jenis idgham. Jenis-jenis idgham bermaksud jenis-jenis cara kita nak masuk ke dalam huruf selepasnya. Maksudnya dan ni nak masuk dalam huruf selepasnya, cara dia macam mana? Ada 3 pembahagian. Okey, ni salah satunya lah. Jadi dekat sini ni saya nak kongsikan lah pada sahabat-sahabat yang dah mahir sikit tajwid boleh ingat nama. Kemudian yang baru nak belajar tak ada masalah. Kita tengok pada tanda baca. Okey, yang pertama, nama dekat sini adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, iaitu tempat keluar huruf. Betul, Tuan Syed, idgham mutajanisain. Ingat lagi kelas yang lepas macam tu. Idgham mutajanisain iaitu huruf ta dan huruf ta keluar pada makhraj yang sama tapi memiliki sifat huruf yang berbeza. Itu maksudnya idgham mutajanisain. Macam kita lah,
Kita adik-beradik keluar pada perut ibu yang sama. Okey, jadi tempat keluar kita, makhraj kita adalah pada perut ibu kita, sama. Tapi antara adik-beradik kita ada sifat yang berlainan. Tak samalah kan. Kita dengan adik kita ataupun kita dengan abang kita ada sifat yang berlainan. Begitu jugalah dengan ta dengan ta ni. Ta dan ta ni. Ta dan ta keluar pada makhraj yang sama, iaitu hujung lidah kena pada bahagian gusi lah kan, gusi atas tu. Ataupun lelangit. Waddat ta yang belah depan tu. Okey. Jadi keluar pada tempat sama tapi sifatnya berlainan. Macam contohlah, contoh satu sifat untuk ta. Ta ni adalah ada sifat qalqalah. Macam tadi kan baju Dakota, ta ni. Okey, ta ada sifat qalqalah. Ta ni tidak ada sifat qalqalah. Itu contoh. Contoh dia ada banyak sifat lah. Untuk setiap huruf ni paling kurang setiap huruf hijaiyah, bata, alif bata tu kan. Setiap huruf hijaiyah tu sekurang-kurangnya akan ada 5 huruf, 5 sifat. Tapi salah satunya yang berbeza pada sifat dia, ta ni qalqalah, ta bukan qalqalah. Okey, boleh faham maksud idgham mutajanisain. Okey, itu dari segi teori. Okey, dari segi teori namanya idgham mutajanisain. Keluar pada makhraj yang sama, memiliki sifat yang berlainan. Okey, dari segi cara bacaan dan yang paling penting kita nak baca tu macam manalah. Okey, yang paling penting adalah cara kita baca. Jadi cara baca ni sahabat-sahabat yang baru belajar pun boleh faham. Sahabat-sahabat yang dah mahir pun lagi tambah faham lah cara baca. Cara bacanya macam mana? Kita tengok saja dekat sini ta. Ta ni ada tanda pun, ada tanda ataupun tidak ada tanda. Okey, bila tidak ada tanda dan selepasnya huruf yang bersabdu, maka kita abaikan terus ta ni. Kita terus masuk ke dalam huruf ta. Waddat ta. Maksudnya tak perlu kita raikan ta ni. Waddat ta. Itu dah raikan. Maksudnya ta ni nipis kan? Tak perlu. Bila kita sambung tak perlu kita raikan ta ni terus masuk dalam ta. Dan dekat sini kita panggil idgham kamil. Itu kita masuk, idgham tu maksudnya masuk, kamil maksudnya secara keseluruhan ataupun sempurna. Kita masuk secara sempurna ke dalam huruf ta. Waddat ta, waddat ta. Okey, jadi cara bacanya macam tu. Mudah saja. Kalau nampak ta ni kosong, abaikan ta. Okey, abaikan ta tersebut. Boleh faham Dan selepasnya ada sabdu, maka terus masuk dalam huruf bersabdu. Kalau huruf tersebut ada huruf sabdu, maka masuk terus dalam huruf bersabdu. Jadi ulama' dah mudahkan kita sebenarnya. Dia buat tanda-tanda macam ni supaya mudah kita baca. Walaupun kita tak ingat nama idgham mutajanisain ke, mutaqaribain ke, mutamasilain dan sebagainya, kita boleh baca dengan betul insya-Allah. Itu saja. Sebenarnya formula tu lagi mudah untuk kita baca. Kan kadang-kadang kita tak ingat nama, kita dah pernah belajar tapi kita tak ingat nama, tak ingat nak ajar cara baca tersebut. Okey, jadi tengok je ta yang kosong, selepasnya huruf bersabdu. Jadi terus je masuk dalam huruf sabdu tanpa kita tengok huruf ta ni. Terus je masuk dalam huruf ta dekat sini. Okey, mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, kita belajar. Yang baru nak belajar pun boleh faham, yang dah belajar pun, yang mahir pun lagi tambah faham. Okey, insya-Allah. Okey, kita tengok pada terjemahan. Kalau ada soalan ataupun kurang faham nak suruh ulang balik ke pun boleh, insya-Allah tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen je dekat bawah. Sebab apa? Sebab tujuan kita live ni pun kita nak mengaji, itu pertama. Yang kedua kita nak belajarlah. Nak improve bacaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahap bacaan ataupun kefahaman tu berbeza-beza. Ada yang sekali saya ulang, saya sebut tu dah faham. Ada yang kita kena ulang 2 kali contohnya. Okey, ataupun ada yang nak request saya buat video tentang hukum apa dan sebagainya, boleh request, tak ada masalah. Okey, saya cuba spend sikit masa buat video supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil manfaat daripada video tersebut, boleh save video untuk ulang kaji yang akan datang. Contoh nak minta buat video call-callah ke dan sebagainya, saya pun akan update insya-Allah video-video tersebut. Doakanlah semoga saya diberikan kelapangan masa dapat kita buat video secara ringkas pun tak apa. Video seminit ke, yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar. Dapat upgrade lah dari hari ke hari, dapat upgrade satu ilmu dan sebagainya. Macam hari ni dah belajar huruf qalqalah kan tadi. Ni pun kita dah belajar idgham mutajanisain. Mungkin ada yang first time baru dengar. Tak ada masalah. Lepas ni boleh cari apa maksud idgham mutajanisain. Macam itulah. Okey, itu manfaat kita join ilmu majlis-majlis ilmu macam ni insya-Allah.
Okay, daripada kita scroll TikTok dan sebagainya. Saya tak cakap pada tuan-tuan dan perempuan lah. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang kita rehat-rehat tu kan. Kita scroll TikTok tu, macam-macam keluar. Orang menjual ke, orang bergosip pun ada. Tu lagilah. Jadi lebih baik kita join majlis-majlis ilmu. Banyak sebenarnya. Okay, kita join majlis ilmu, insyaAllah kita akan dapat upgrade lah ilmu kita, insyaAllah. Untuk apa? Untuk kita bantu, untuk kita sama-sama amalkan dalam keluarga kita. Kan masing-masing ada anak, ada isteri dan sebagainya. Jadi hidupkan cara hidup Islam tu dalam keluarga kita, insya-Allah kita akan rasa kebahagiaan tu, kebahagiaan yang sebenar. Okay, sebab kebahagiaan tu tak semestinya bergantung pada duit lah. Yang sebenarnya kekayaan jiwa tu lebih penting. Kan? InsyaAllah siapa yang dah cuba amalkan, cuba praktik dalam keluarga dia, insya-Allah akan dapat rasa ketenangan tu, happy je walaupun ada masalah ataupun duit tak berapa cukup dan sebagainya, insya-Allah Allah pemudahkan. Sebab apa? Sebab kita ada niat nak dekatkan diri kita, dekatkan diri keluarga kita, kan? Allah pun sebut dalam Quran kan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya jaga diri kita dan juga ahli tu maksudnya keluarga kita daripada nara, daripada neraka. Maksudnya segala benda yang family kita buat yang Allah tak suka, kita tegur, kan? Kita ajak buat kebaikan. Kalau anak, ibu ataupun ayah, kan, lelaki, kaum lelaki ni pergi ke surau ataupun masjid, ajak anak-anak lelaki tu. Tapi kalau kita sendiri yang tak pergi ke surau, ke masjid, memang kita tak akan ajak lah anak-anak kita nak pergi masjid, kan? Cuba step yang pertama, ajak anak-anak kita pergi ke masjid. Sebelum ajak anak, kita dulu mulakan. InsyaAllah Saya sukalah kalau nak buat kempen mari ke masjid ataupun mari ke surau, kan. At least kalau sebelum ni kita tak sempat 5 waktu, kita ambil satu waktu yang sempat. Contohnya pagi subuh sebelum kita solat, sebelum kita keluar kerja, kan. Biasa hari kerja ni biasanya orang akan bangun awal. Jadi ambil peluang tu untuk kita pergi surau. Tuan buat satu waktu je dulu. Saya tak minta banyak. Tuan-tuan dan puan-puan buat, bukan puan lah, tuan-tuan lah terutamanya. Okey, buat satu waktu je dulu, subuh pergi surau atau masjid. Tengok kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan ada perubahan. Kalau tak percaya, cuba buat dulu. Insya-Allah. Okey, kalau tak sempat subuh, katakan rushing dan sebagainya, cuba maghrib ataupun isyak. Maghrib mungkin ada yang baru balik lewat dan sebagainya, cuba isyak. Cuba buat satu solat waktu dulu, insya-Allah. Okey, banyak pula ada ceramah lah. Okey, kita tengok dulu terjemahan. Sekejap lagi saya baca komen. Saya nampak ada yang komen, sekejap lagi kita baca komen. Okey, segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sedari. Okey, saya baca komen sekejap. Sebab ada yang komen, kan. Okey, tak apa, kita raikan. Jangan risau. Idrom muta. Okey, yang tadi. Okey, ada bacakan semua dari atau okey, maksudnya baca sekali lagi. Okey, boleh. Mungkin Puan Tihah baru join. Okey, tak apa, saya bacakan sekali lagi. Maksud memasukkan secara sempurna dalam ta ni macam mana? Okey, saya cuba sekali lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda ta. Baca tebal. Da biasalah, jangan tebal lagi da ni. Ta ni baru tebal. Wadda طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Macam tu. Okay, Puan Tihah boleh, insyaAllah. Kita dah baca tadi, tak apa, kita ulang. Boleh ke Ustaz buat VTT video TikTok makhraj dan sifat huruf, Ustaz? Okay, untuk makhraj dan sifat huruf, untuk perbezaan saya ada buat dah sebenarnya. Perbezaan sifat huruf dan makhraj huruf. Nak tahu apa beza makhraj huruf dan sifat huruf, tapi video tu macam tak berapa cantik, mungkin saya boleh cantikkan lagi lah. Dan untuk penerangan detail makhraj dekat mana, insyaAllah boleh. Dan sifat huruf tu pun boleh juga, insyaAllah lah. Boleh masuk dalam senarai saya nanti, insyaAllah saya bantulah. Sebab sifat huruf pun dia banyak perbincangan dia, kita tak boleh buat satu video, kita kena buat banyak-banyak video lah. Tak apa, insyaAllah. Terima kasih tuan saya atas cadangan. Okay, ada lagi tak yang komen? Ustaz, nanti buat video yang awal tadi, saya terlepas yang atas tadi. Alhamdulillah saya buat nota tajwid.
Terlepas yang mana? Okey, untuk sahabat-sahabat yang mungkin terlepas ataupun masuk lambat dan sebagainya, saya sebenarnya ada update. Okey, video live TikTok ni setiap pagi ni insya-Allah saya akan update setiap hari. Lepas habis live saya update, saya upload dalam YouTube. Okey, dalam YouTube tu boleh cari sama juga, Jom Mengaji. Cumanya tak silap saya, Jom dengan Mengaji tu dia jarak sikit. Pandai-pandailah cuba cari dekat situ, ataupun tuan-tuan dan puan boleh pergi dekat link dekat bio saya tu. Okey, TikTok ni ada link dekat bio tu, ada YouTube. Tekan dekat situ. Tekan dekat situ. Tekan link dekat bio, cari ada perkataan YT tu lah. Tekan dekat situ, ada dalam tu. Cuma saya belum, tak silap untuk live tu saya belum susun daripada awal hingga akhir. Boleh tengok dekat situ insya-Allah. Okey. Alright. Okey, insya-Allah ayat terakhir tuan-tuan dan puan sikit lagi. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Okey, alhamdulillah kita selesai ayat yang terakhir untuk muka surat yang ke-58. Insya-Allah kita tengok terjemahan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui yakni kebenarannya. Okey, apa maksud mengingkari? Maksudnya ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, maksud ayat-ayat Allah tu. Okey, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita pun dah selesai untuk muka surat yang ke-58. Dan hari ini pun kita sempat baca satu muka surat. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, sama ada biasanya kita akan sempat baca satu ataupun dua muka surat lah. Kalau ada banyak sedikit penerangan ataupun soalan daripada tuan-tuan dan puan, kita sempat baca satu muka surat je. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita dapat, asalkan kita dapat belajar benda baru dan juga kita dapat mulakan hari kita dengan baca Quran. Itu je kita punya misi sebenarnya. Tuan-tuan dan puan boleh buat misi jugalah. Setiap hari pastikan kita dapat baca Quran satu muka surat. Kita pun dah nak Ramadan kan. Kalau secara tak sedar kita dah nak Ramadan dah sebenarnya. Kan, insya-Allah esok kita sambung surat yang ke-59 pada jam 9 pagi juga tuan-tuan dan puan boleh bersedialah untuk join kita punya sesi live ni. Ajak lagi kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita terutamanya kan, untuk sama-sama belajar dalam ni. Dan kita buat persiapan lah untuk Ramadan. Tak lama dah. Kalau tuan-tuan dan puan tak sedar, kita ada lagi lebih kurang 90 lebih hari je sebelum kita jumpa Ramadan lagi insya-Allah. Jadi Ramadan ni biasanya orang akan tadarus dan sebagainya. Jadi kalau kita yang baru nak belajar dan sebagainya, ambil masa ada dalam 3 bulan 2 bulan lebih ni untuk kita perbaiki bacaan kita supaya nanti Ramadan masuk kita dapat baca dengan kawan-kawan kita dekat surau ke ataupun online ke dan sebagainya kan. Baru best. Kita belajar pandai tajwid, cara baca panjang pendek dan sebagainya. Baru masuk Ramadan kita seronok, kita semangat nak habiskan 30 juzuk dengan kawan-kawan kita. Jadi kalau yang kurang mahir dan sebagainya, lebih patutlah untuk join kita punya sesi live ni. Sesi live ni tuan-tuan dan puan yang baru first time, setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. InsyaAllah kalau saya tak ada apa-apa urusan yang urgent dan sebagainya, hari Isnin sehingga hari Jumaat kita akan live insyaAllah pada jam 9 pagi. Okay, 9 pagi. Kita baca Quran sama-sama, kita belajar. Kalau ada soalan dan sebagainya, tulis awal-awal. Nanti masuk dalam video live kita, terus tanya dalam TikTok tersebut. Okay, supaya kita dapat belajar lah, kita upgrade ilmu kita hari ke hari. Macam tadi juga saya nak ajak tuan-tuan dan puan, terutamanya tuan-tuan lah, kan, cuba pilih satu waktu untuk pergi ke surau ataupun masjid. Pilih satu waktu dulu. Okay, lepas tu ajaklah anak-anak kita yang lelaki tu, kita biasakan dia orang daripada kecil lagi. InsyaAllah kehidupan kita tu akan jadi kehidupan yang mengamalkan nilai-nilai Islam lah, ataupun apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. InsyaAllah baru kita akan jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Okay, InsyaAllah. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi live pada pagi ini. Thank you Ustaz, semoga pengajian hari ini insyaAllah amin ya rabbal alamin. Okay, kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, insyaAllah kita jumpa esok pada jam 9 pagi. Bagi tuan-tuan dan puan yang belum follow, boleh follow kita punya TikTok. InsyaAllah kita akan buat ada video-video yang berkaitan. Boleh upgrade lah ilmu insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih juga yang bagi hadiah dan sebagainya, tap like. Alhamdulillah hari ni dah 59k
Banyak juga tu banding dengan sebelum-sebelum ni. Tapi belum pecah rekod lah. Kan? Rekod tak silap saya 6 ke 7,000 like. Okay, tapi tak apa. Yang penting tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu insyaAllah. Tanya Ustaz, dalam live ni boleh masuk kotak? Boleh. Hari tu puan nak juga yang request kan, masuk kotak, maksudnya nak baca kan. Boleh je. Kita ambil 1-2 ayat insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi